dari Wuhan, China hingga ke seluruh dunia. Dunia kini sedang menyaksikan serangan penyakit berjangkit yang tidak pernah ditemui sebelum ini. Coronavirus atau COVID-19, sejenis virus yang menyerang manusia dan haiwan, kini berada di tahap kritikal. It's a new virus. It's a pandemic strain of a virus we haven't seen before. It's critical we know who has this. We must test for the virus in order to stop the spread of it. We are facing an incredibly contagious and dangerous virus that is moving across the world from one hotspot to another. Banyak negara di dunia ini telah melaksanakan perintah berkurung, termasuklah di Malaysia. Sehingga ke hari ini, manusia yang telah dijangkiti telah mencapai angka 1.7 juta orang. Dalam seluruh dunia, Malaysia berada di tangga yang ke-34 di belakang Pakistan. Namun begitu, Amerika Syarikat menduduki tangga yang pertama paling teruk di dunia. Amerika Syarikat adalah negara ekonomi terkuat di dunia. Sebut saja tentang peralatan canggih, ubat-ubatan dan teknologi, Amerika sentiasa di depan berbanding negara lain. Tapi bila sebut saja tentang masalah penyakit COVID-19, Amerika dilihat sebagai negara yang gagal. Sekarang, cuba kita lihat pada carta ini. Jumlah kes di Amerika meningkat secara mendadak dalam tempoh kurang 1 bulan. Dengan angka yang semakin meningkat di seluruh bandar di sana, Amerika menghadapi krisis ekonomi paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. When it comes to the United States of America, we had a president, Jonathan, that did nothing but play down this threat for 2 months. And we're bringing it up now because he's still acting reckless inside the White House. He needs to step aside. As we go into the worst week for this country, he's still acting reckless and unmoored. He still can't rise to the occasion in this, the darkest week that Americans will face probably since World War II. Untuk memahami perkara ini, mari kita lihat apa yang berlaku di sana. There's no reason to panic at all. I'm not afraid of the coronavirus, and no one else should be that afraid. What are you talking about? You mean Barack Ebola? He's imported Ebola into America. I look at Ebola as a medical terrorist. Presiden atau ketua negara dan media memainkan peranan penting dalam situasi sebegini. Tetapi jika dilihat kepada mereka, mereka dilihat seperti memperolok tentang perkara ini. Secara matematik, penyakit ini memang dilihat sebagai kurang berbahaya berbanding penyakit flu sebelum ini. Tambahan pula, ramai pesakit telah sembuh dengan sendirinya dan kematian kes adalah dari golongan tua dan pesakit kronik sahaja. Jadi untuk mereka yang mengambil mudah tentang perkara ini, mereka berfikir bahawa perkara ini hanyalah perkara yang kecil, jauh sekali dari ancaman. Dan media di sana kerap menyiarkan tentang keburukan panik mungkin lebih berbahaya daripada ancaman itu sendiri. Namun sehingga hari ini Amerika mempunyai kes melebihi 500,000 kes dan bandar-bandar di sana telah melakukan lockdown. Donald Trump dan rakyat Amerika Syarikat dilihat gagal dalam mengawal wabak ini. Namun, jauh di sebelah timur terdapat negara yang boleh dikatakan berjaya menangani kes ini. Kita sedia maklum di Malaysia dan negara Asia lain mengadakan lockdown tetapi tidak di Korea Selatan. Mereka sudah mula keluar dari rumah. Sejak penghujung Februari, Korea mencatatkan kes peningkatan mendadak dan antara negara yang paling terjejas di dunia pada ketika itu. Sementara negara lain terus meningkat dengan jumlah kes, ianya tidak berlaku di Korea Selatan. Ini kerana mereka lebih bersedia terhadap wabak pandemik ini. Korea Selatan pernah diserang wabak MERS yang juga sejenis wabak penyakit berjangkit pada tahun 2015.
dan akhirnya berjaya mengekang wabak ini. Namun mereka tidak berhenti merancang. Pada peringkat awal, Korea Selatan cuma mencatatkan 30 kes. Tetapi walaupun dengan jumlah yang kecil, pihak kesihatan di sana telah bersatu dengan syarikat biotech di sana. Tak lama kemudian, mereka menyediakan ribuan test kit untuk digunakan. From MERS outbreak in 2015, first one is the diagnostic test. It's very essential. We developed a lot of diagnostic tests and distribute in every hospital. Dengan peralatan dan media yang canggih pada masa kini, mereka dilengkapi dengan sistem maps pada aplikasi di negara mereka bagi mengesan setiap pesakit dan mengawasi mereka. Dengan itu, seluruh rakyat dapat mengesan pesakit dan kawasan yang dijangkiti, seterusnya mengelak dari mendatangi kawasan tersebut. Di Korea, segalanya sudah kembali kepada normal. Dengan hanya kerap membasuh tangan, sentiasa berhati-hati, malah dilengkapi sistem maps untuk mengesan wabak tersebut, Korea Selatan dilihat boleh dikatakan berjaya mengawal wabak tersebut. Pada akhirnya, Korea berjaya membuat ujian paling banyak berbanding negara pada masa itu dan membolehkan kerajaan melihat penyakit tersebut. Teknik ini membuatkan Korea dapat mengelak daripada lockdown yang agresif.